Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, yang maha agung, yang telah mengumpulkan kita lagi di dalam kuliah yang mulia insya-Allah, yang berkat insya-Allah, kuliah sirah dan syama'il. Moga-moga insya-Allah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan ilmu kita tentang diri Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membesarkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amma ba'du, kita masih bincang sama-sama tentang orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masih tidak cukup dengan soalan-soalan yang mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih tanya lagi banyak soalan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mereka tanya Rasulullah untuk memalukan Rasulullah. Kadang-kadang mereka tanya Rasulullah untuk tujuan mereka untuk menghancurkan agama Islam dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, semua soalan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jawab kepada mereka. Tidak ada satu soalan daripada orang Yahudi melainkan mereka Rasulullah dapat jawab kepada mereka. Ada bahagian jawapan, banyak jawapan itu daripada wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka. Baik. La ilaha illallah. Antara kisah-kisah orang Yahudi yang mencuba untuk memalukan Nabi SAW dengan soalan atau dengan berbualan, di satu hari Rasulullah SAW berkata atau bertemu dengan seorang lelaki orang Yahudi yang alim di dalam agama Yahudi. Dia seorang ulama daripada dalam agama Yahudi. Rasulullah SAW bersabda kepada orang Yahudi itu, Rasulullah berkata, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah kamu bersaksi bahawasanya aku adalah Rasulullah? Lelaki itu orang Yahudi, dia ulama orang Yahudi, dia kata, "Tidak, aku tidak bersaksi kamu ni Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
tanya dia, ataqra'ut Taurah? Adakah kamu pernah membaca At-Taurah? Kamu ada baca Taurah tidak? Kitab Taurat itu kitab orang Yahudi yang Allah turunnya kepada Nabi Musa. Dia kata, ya, aku baca Taurah. Nabi SAW tanya dia balik, wal Injil? Kamu baca Al-Injil juga? Dia kata, iya, aku baca juga Al-Injil. Maka Nabi SAW kata kepadanya, fanashadahu hal tajiduni fit Taurati wal Injil? Nabi SAW nashadahu, yakni Nabi SAW sumpah atasnya. Aku bersumpah atasmu. Aku minta kamu jujur uh, dan aku sumpah atasmu dengan Taurat dan Injil. Adakah kamu bertemu dengan sifat aku di dalam kitab Taurat dan Al-Injil atau tidak? Yani adakah kamu jumpa sifat aku, tanda-tanda aku di dalam kitab At-Taurat dan Al-Injil atau tidak? Dia kata, najidu mithlaka wa mithlu makhrajika wa mithlu hayatik. Aku jumpalah di dalam At-Taurat dan Injil, dia menceritakan tentang seorang Nabi di akhir zaman, lebih kurang macam kamu, dan dia keluar juga kepada Madinah di sini macam kamu, juga bentuk badannya dan tanda-tanda lebih kurang macam kamu. Tapi dia tak nak mengaku iaitu diri Rasulullah. Dia kata macam kamu saja. Falamma kharajta khifna an takuna ant. Sehingga dan kami lama menunggu kedatangan dan pembangkitan Nabi akhir zaman ni. Sehingga kamu dibangkit, tiba-tiba mengaku diri kamu Nabi dan berhijrah kepada Madinah di sini, maka kami semua rasa risau dan takut. Yakni golongan Yahudi, kita risau takut iaitu kamu. Yakni Nabi yang ada di dalam kitab At-Taurat dan Al-Injil itu, kita risau sangat Nabi itu ialah kamu ni, diri kamu, wahai Muhammad. Fanadharna fa idza anta lasta huwa. Nauzubillah min zalik. Maka fanadharna, dia kata kami dah kaji, kami dah cek bagus-bagus, kami dah fikir banyak, dah bincang, maka kita berhasil dan dapat kesimpulan kajian kita melihat kepada diri kamu, kita nampak bukanlah engkau, bukanlah kamu ni yang Nabi yang ada dalam Taurat dan Injil. Yakni ada Nabi lain kamu, bukan kamu. Kamu ni lain. Tak kisah kamu Nabi betul ke tak betul, tak apa. Yang penting yang ada dalam Taurat dan Injil itu bukan kamu. Nabi SAW bilik dengan cara orang Yahudi pusing-pusing. Dan ego dan sombong sehingga yakni mengingkari perkara yang sangat jelas di depan mata mereka. Dia kata, Nabi SAW kata kepada ulama Yahudi itu, dia kata, walima dhak? Kenapa begitu? Kenapa bukan saya? Kenapa Nabi yang ada dalam kitab Taurat Injil itu bukan saya? Kalau nak ikut kata kamu, wahai Yahudi. Dia kata, ma'ahu min ummatihi sab'una alfa. Orang Yahudi itu. Dia kata, ma'ahu min ummatihi sab'una alfan laysa alaihim hisab wala adab. Kerana wa innama ma'aka nafarun yasir. Kerana dia kata bukan kamu sebab di dalam kitab At-Taurah dan Al-Injil sifat Nabi akhir zaman semua ada pada diri kamu, wahai Muhammad. Cuma ada satu sifat ada. Jadi sebab itu kita tak nak mengaku kamu adalah Nabi akhir zaman. Dia kata apa sifat itu yang tak ada pada diri saya? Dia kata sifat itu Nabi akhir zaman itu kebersamaannya di hari kiamat atau bersamanya ada di dalam umatnya, di dalam daripada golongan umatnya ada 70,000 orang yang ikutnya, 70,000 daripada orang yang ikutnya akan masuk syurga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Dan kami melihat yang di sekeliling kamu, wahai Muhammad, tak sampai pun 70,000. Sedikit sahaja. Maka kerana itu,
kamu bukanlah Nabi akhir zaman. Sebab pengikut kamu pun sedikit sahaja, tak banyak. Subhanallah. Yakni hujah yang sangat batil, yang sangat minta maaf, bodoh dan tak pandai. Sebab Nabi SAW belum lagi meninggal. Belum lagi wafat. Tunggu, sabar. Sabar dulu. Lagipun yang mengikuti Rasulullah SAW tidak tertentu atau habis dengan dengan mereka yang ada di waktu itu. Mereka akan banyak lagi nanti. Ramai yang akan ikut Rasulullah, yang akan masuk Islam lagi. Tetapi ulama Yahudi itu tujuannya ingin mengelakkan atau menolakkan mengakuannya kepada Nabi SAW. Tidak mahu mengaku bahawasanya Muhammad ini adalah Rasulullah. Dengan hujah apa dia kata? Sebab yang sekeliling kamu, sahabat kamu sedikit tak sampai 70,000. Dan di dalam At-Taurat dan Al-Injil yang bersama Rasulullah, yang bersama Nabi akhir zaman, ada 70,000 sahaja ini yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini lain daripada umatnya yang lain. Dan umat kamu sedikit. Subhanallah. Rasulullah SAW waktu itu menjawab kepadanya, "Walladhi nafsi biyadih." Demi Allah dan nyawa aku yang memegang nyawa aku. La ana huwa. Sesungguhnya aku dialah. Aku Nabi ini. Demi Allah, akulah Nabi ini. Nabi SAW kata kepada ulama Yahudi itu. Wa innahum la akthar min 70. Dan sesungguhnya yang akan mengikuti aku dan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, lebih daripada 70,000. Bukan hanya 70,000. 70,000 itu sedikit. Bahkan yang akan masuk syurga daripada umatku tanpa hisab, tanpa azab, lebih daripada 70,000. Wa innahum la akthar min 70,000 wa 70,000. Lebih banyak daripada 70,000 dan 70,000. Yakni lagi banyak 2 atau 3 kali ganda. Dan memang banyak riwayat hadis Nabi SAW yang lain-lain yang Nabi SAW sebut memang yang akan masuk di dalam syurga daripada umat Rasulullah SAW dengan tanpa hisab, tanpa azab. Ini satu keistimewaan atau dikecualikan. Ini istimewa sangat, sangat istimewa. Nabi SAW sebut lagi banyak daripada 70,000 beberapa kali ganda. 70,000 kali, 70,000, 70,000 dan yakni lebih banyak daripada 2 atau 3 kali ganda. 70,000. Yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi yang akan masuk syurga daripada umat Nabi SAW memang lagi ramai, lagi banyak daripada umat-umat yang dahulu. Cuma sifat ini atau tanda ini ada ditulis daripada Allah di dalam kitab At-Taurah dan dalam kitab Al-Injil. Iaitu ada bersama Nabi akhir zaman 70,000 daripada umatnya yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada mereka atau bersama mereka, insya-Allah. Ada bahagian ulama atau tabi'in dia tawaduk, dia sampai kata tak tahulah kita tak tahu kita boleh harap tak kita jadi antara orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, tetapi kita mohonlah kepada Allah kerana Allah yang maha mulia. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan sahaja pemberian itu kepada siapa-siapa yang jujur dan layak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan itu. Moga-moga insya-Allah kita, ibu bapa kita, anak, zuriat kita semua, keluarga kita semua insya-Allah menjadi antara orang atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Di satu hari yakni kebersamaan cerita ini, di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kemuliaan ini. Dia cerita kepada sahabat akan masuk kepada syurga Allah daripada umatku 70,000 orang
tambah hisab, tambah azab. Yakni meninggal di hari kiamat jadi masuk terus kepada syurga. Tak boleh ditanya walaupun satu soalan. Masya Allah. Itu luar biasa. Terus masuk syurga. Tak ada hisab, tak ada azab. Hisab pun tak ada. Tak akan ditanya walaupun satu soalan. Terus masuk ke syurga. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang perkara ni yang hebat, yang mulia, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, bacalah doa untuk saya agar menjadi bersama atau daripada mereka ni yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang kepada Ukasyah dan dia nampak memang dia layak dan dia tinggi semangatnya dan dia pun dah minta Rasulullah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, "Anta minhum." Bukan baca doa saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberitahu, engkau daripada mereka. Engkau salah satu daripada 70,000 orang itu. Masya Allah, Ukasyah terus rasa gembira sangat dengan khabar gembira daripada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat lain, lepas dengar Rasulullah memberi kemuliaan itu kepada Ukasyah, dia berkata, Ukasyah salah satu daripada 70,000 orang itu. Sahabat yang lain dia terus kata, angkat tangannya, dan saya ya Rasulullah, baca doa untuk saya. Nabi SAW bersabda kepadanya, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulukan kamu. Yakni Nabi SAW tutupkan pintu perkara itu. Sebab kalau Rasulullah SAW bagi jawab pun kepada yang kedua, nanti yang ketiga akan minta lagi, yang keempat akan minta lagi. Dan Nabi SAW membiarkan perkara itu sembunyi dan setiap satu orang dikena masing-masing usaha dan bersungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan kemuliaan itu, iaitu masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sebab itu juga hadis ini mengajar kita sebagai sebagai seorang murid atau kita kalau duduk di depan seorang ulama, jika ulama itu menceritakan tentang syurga atau tentang kemuliaan, kita kena ambil kesempatan di waktu itu, mintalah dia baca doa untuk kita. Kita minta guru atau minta ulama itu, boleh tak baca doa untuk saya agar menjadi bersama orang ini, bersama mereka, daripada mereka. Mudah-mudahan, sebab biasanya di majlis-majlis macam tu doa mustajab. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberitahu kepada Ukasyah, anta minhum. Kamu salah satu daripada mereka, yakni yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masya-Allah. Tabarakallah. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua yang sedang penonton bersama kita akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Yani tanpa ditanya dari tentang apa-apa, juga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga mereka pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yukhlaqul walad, tentang apa seorang anak itu dicipta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, anak itu dicipta bercampur daripada air ibunya dan ayahnya, bercampur dua-dua. Maka mereka mereka jawapan itu betul. Mereka saja nak mereka nak tengok Rasulullah ada jawapan atau tidak. Maka mereka kata, hakadha kana yaqulu min qablika ayil anbiya. Begitulah jawapan para anbiya yang sebelum kamu. Tapi masalahnya tak ada faedah. Ini yang masalahnya. Berapa kali mereka tanya Rasulullah dan berapa kali Rasulullah jawab kepada mereka, dan jawapan yang betul, tetap juga mereka derhaka, tetap juga mereka
mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha inna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah ingin. Kalau Allah tidak ingin memberi petunjuk kepada siapa-siapa, maka dia tak akan dapat petunjuk dan hidayah. La ilaha illallah. Wa qalu إغاظة له صلى الله عليه وسلم ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء. Subhanallah. Antara gangguan atau antara gangguan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata dengan niat ingin mengacau jiwa dan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, "Ma nara li hadzal rajuli himmah." Kami tidak melihat lelaki ini, pembanggil Rasulullah, lelaki ini. Kami tidak melihat lelaki ini mempunyai semangat kecuali kepada perempuan dan nikah. Itu semangat dia hanya kepada perempuan dan nikah. Demi Allah, mereka berdusta dan tipu. Semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam segala-galanya. Wan nikah minas sunnah. Dan nikah itu daripada sunnah Rasulullah, daripada sunnah Islam. Tetapi itu cara Yahudi. Yakni cara, subhanallah, kita kalau kaji dan tengok cara manusia sampai zaman sekarang, kita akan tengok macam lebih kurang sama. Ada kadang-kadang ada bagian orang, dia nampak satu ulama atau satu orang itu, dia ada melakukan sesuatu dan dia juga melakukan bulu-bulu perkara yang lain. Tetapi kerana orang ini di dalam hatinya ada dendam atau hasad terhadap orang tu, dia kata, orang itu pandai sahaja melakukan perkara itu dan dia fokus hidupnya perkara tu je. Tipu. Nauzubillah min zalik. Itu tipu, tak beramanat waktu bercakap. Benarlah dia buat itu, tapi dia ada buat bulu-bulu perkara yang lain, kenapa tak sebut? Lagi satu, kalau dia buat perkara itu dan perkara itu baik, apa salahnya? Tapi itulah cara orang Yahudi. Mereka pakar untuk membakarkan fitnah. Yani mereka, kita boleh apa? Kita boleh memberi bersaksian, mereka doktor yang paling pakar orang Yahudi ini untuk membakarkan fitnah, menjadi api fitnah dan memfitnahkan orang. Sebab itu mereka kata Rasulullah ni semangatnya hanya kepada perempuan, kepada nikah sahaja. Asyik nikah je. Kalau dia Nabi betul, seperti mana dia mengaku dirinya Nabi, maka kenapakah dia tak sibuk sahaja dengan kenabiannya? Kalau dia Nabi betul, dia akan sibuk dengan kenabiannya, dengan kerja Nabi. Yang lelaki ni, mereka pun panggilnya lelaki, na'udzubillah min zalik. Panggil Rasulullah. Lelaki ni semangatnya hanya kerana perempuan dan nikah. Kerana mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, dan itu adalah fitnah. Dan mencari fitnah dan menukarkan cerita dan memburukkan nama Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membalas dan mendiamkan mulut orang Yahudi yang menuduh Rasulullah SAW tidak bersemangat untuk mengerjakan kerja kenabian, bahkan semangatnya hanya kerana kepada perempuan dan nikah. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka, dan kami telah mengutuskan banyak rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum, dan kami telah menjadikan untuk mereka azwajan wa dhurriyyah.
kita telah memberi kepada mereka azwajan, yakni isteri-isteri, banyak isteri mereka, wa dzurriyyah, dan ada zuriat mereka. Semua Nabi-Nabi Allah ada zuriat mereka. Maknanya mereka kahwin, mereka ada nikah juga. Tetapi orang Yahudi dengan tuduhan dan fitnah ini hanya ingin menggerakkan dan menggegarkan iman orang yang masuk Islam dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyebarkan berita palsu bahawasanya nabi-nabi dahulu mereka tak sibuk dengan nikah, mereka hidup mereka sahaja ibadah sahaja, macam maksud mereka Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam bukan tak suka nikah, tak sempat nikah. Nabi Isa hidupnya ujian yang sangat berat, tak sempat nikah dan umurnya masih muda, 33. Nabi Isa AS. Dan di akhir zaman, setelah Nabi Isa, lepas Nabi Isa akan turun daripada langit, Nabi Isa akan kahwin. Akan kahwin dan akan dapat zuriat. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan kata-kata orang Yahudi, bahawasanya nabi-nabi dahulu tak pernah sibuk-sibuk dengan nikah dan perempuan. Mereka fokus kepada kerja kenabian sahaja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak, kita telah mengutuskan banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan kita telah jadikan untuk mereka banyak isteri dan zuriyah pun. Ada zuriyah daripada mereka. Seperti Nabi Ishaq, Nabi Ismail, ini anak Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq. Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Setiap satu Nabi daripada para anbiya pernah kahwin pun bukan kahwin satu, lagi banyak. Nabi Isa AS dia ada dia satu Nabi saja yang tak kahwin. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan mereka khususnya tentang Nabi Sulaiman dan Daud. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman antara para anbiya yang nabi-nabi yang raja dan banyak isteri mereka. Banyak isteri mereka. Hatta dalam kitab-kitab sirah dan tafsir mereka berkata, ada riwayat yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai 100 isteri. 100 isteri Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Sariyah, iaitu yang macam hambanya daripada jenis perempuan 900. Dan dia sebagai raja dibagi mereka semua tempat tinggal, makan, minum, nafkah semua. Tapi mereka semua sebagai hamba abdi dan yang 100 itu isteri dia. Ada ke Nabi Sulaiman tidak menunaikan atau tidak melaksanakan kerja tugasnya? Tidak. Nabi Sulaiman melaksanakan perintah Allah dan kerjanya dan tugasnya dengan cara yang paling sempurna. Jadi ini bukan hujjah atau kalam ini tidak betul, iaitu kalau dia Nabi betul, dia takkan kahwin banyak. Dia akan sibuk. Tidak. Macam tu juga ulama. Ada banyak ulama yang kahwin lebih daripada satu isteri. Tetapi mereka tetap juga melaksanakan dan menunaikan tugas dan wajib mereka terhadap keluarga, terhadap anak, juga terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dia terpulang kepada persediaan orang itu. Dan tidak ada orang yang lebih bersedia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi SAW memberi kepada isteri-isterinya 9 itu semua setiap satu rumah sendiri. Dan memberi nafkah yang cukup kepada mereka semua. Jadi tuduhan orang Yahudi di dalam hal ini seolah-olah mereka ingin menyatakan tidak nikah ini bukanlah daripada sifat para anbiya. Tetapi perkara ini batil dan perkara ini tidak sah. Kerana mungkin perkara ini mungkin di syariat
Nasrani, syariat Nabi Isa alaihissalam. Macam di dalam syariat Nabi Isa alaihissalam ada ar-rahbaniyah. Apa tu ar-rahbaniyah? Ar-rahbaniyah itu yakni orang tak kahwin. Orang tak kahwin, dia duduk khidmat kepada tempat ibadah dan fokus kepada yakni agama dan ibadah. Ini perkara yang macam ni atau cara ini ada dalam syariat Nabi Isa alaihissalam, tapi di dalam syariat Nabi Muhammad tidak. Tidak boleh. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang tinggalkan nikah. Bahkan di satu hari Sayyidatina Aisyah berkata, ada tiga lelaki datang kepada Sayyidatina Aisyah. Mereka ketuk pintu, kemudian mereka tanya Sayyidatina Aisyah, kerana Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah. Mereka kata, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, ceritalah kepada kita cara Rasulullah beribadah di dalam rumah. Macam mana? Kemudian dia ceritalah, Sayyidatina Aisyah dia cerita, dia kata Rasulullah macam ni. Ahadikum, dia seorang lelaki yang seperti lelaki-lelaki yang lain, seperti suami yang lain. Dia fi khidmati ahli, dia khidmat kepada keluarganya. Dia kadang-kadang sapu rumah, dia jahit sendiri. Dia kadang-kadang Rasulullah duduk gurau dengan kita. Dia tinggal malam, Rasulullah tidur. Sebelum subuh dia bangun. Hari-hari puasa tak? Dia kata tak, puasa Isnin Khamis sahaja. Kadang-kadang pun tak puasa Isnin Khamis. Jadi mereka, Sayyidatina Aisyah kata, faka'annal qauma taqalluha. Seolah-olah aku nampak muka tiga lelaki tu, seolah-olah mereka nampaknya macam pandang meremeh, na'udzubillah min zalik. Pandang rendah kepada mujahadah dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka menyatakan, ini amalan Nabi. Ini amalannya yang ini amalan rutin hari-hari Rasulullah. Macam seolah-olah mereka kata, sikit sangat. Tak banyak pun. Tak luar biasa pun. Yang ni macam biasa je. Maka lepas tu, seorang daripada mereka, dia kata, tapi mereka kata, tapi biasalah. Tak perlu pun rasa belik. Sebab, siapa yang macam Nabi? Nabi SAW, Allah dah ampunkan dosanya semua yang dahulu dan yang akan datang. Jadi, apa je dia solat sikit, dia zikir sikit, dia biasa-biasa, tak apalah. Sebab, Allah dah ampunkan dosa dia. Tapi kita bukan sama. Jadi kita kena buat lagi berat. Na'udzubillah min zalik. Tidak. Kita kena ikut sunnah Rasulullah. Kita kena ikut cara Rasulullah. Kita kena ikut amalan Rasulullah. Itu yang terbaik sekali. Kita ikut cara Rasulullah, itu yang terbaik sekali. Maka yang pertama daripada tiga lelaki itu. Yang pertama dia kata, aku akan mujahadah lagi dahsyat dari Rasulullah. Yang pertama, dia kata, aku dari hari ini takkan tidur di malam. Setiap malam aku bangun qiyamul lail sampai subuh. Dahsyatnya. Sayyidatina Aisyah dengar. Yang kedua dia kata, aku dari hari ini takkan buka puasa. Setiap hari aku akan puasa. Masya Allah, hebat. Yang ketiga, dia kata, aku dari hari ini sampai aku mati takkan kahwin, takkan dekat dengan perempuan. Saya tak mahu kahwin, saya akan ibadah sahaja. Ini semua lillahi ta'ala. Kena buat sesuatu yang hebat, yang menarik perhatian. Yang itu maksud mereka. Tapi mereka jahil. Mereka tak faham cara sunnah Rasulullah. Kenapa Nabi ada? Kalau kita nak buat sendiri, kita kena ikut cara Rasulullah. Lepas mereka pergi, Rasulullah balik dan Rasulullah dengar cerita tu. Kemudian Rasulullah pergi menunjuk kepada mereka. Dia jumpa tiga-tiga lelaki. Dia kata, wahai saudara, tiga lelaki. Yang pertama kata, tak nak tidur. Yang kedua, tak nak buka puasa. Yang ketiga, tak nak kahwin. Nabi SAW bersabda kepada mereka, dengar baik-baik. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya, demi Allah, aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Kamu takkan kalah, yakni dengan amalan kamu tu takkan kalahkan takwa Rasulullah, takkan kalahkan takut Rasulullah kepada Allah. Sebab mereka fikir dengan amalan mereka tu mereka akan jadi lagi dahsyat dari Nabi. Nauzubillah min zalik. Tapi Rasulullah kata, kau kalau buat macam mana pun takkan tinggi takwa kamu seperti saya.
takkan tinggi takut kamu kepada Allah macam saya. Jadi aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Juga aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Tetapi aku setiap hari tidur dan bangun di tengah malam. Saya tak tinggalkan tidur semua. Itu bukan namanya mujahadah. Itu mempenatkan diri. Tidur sebelum subuh bangun. Nabi SAW suruh mereka, ikutlah cara saya, ikutlah sunnah saya. Yang pertama, Rasulullah SAW kata, aku tidur dan bangun. Bukan bangun saja. Tak pernah tidur. Itu bukan daripada sunnahku. Yang kedua, yang dia tak nak buka puasa hari-hari puasa. Nabi SAW kata, tak. Aku puasa juga aku buka puasa. Taklah setiap hari aku puasa. Jadi ikutlah sunnah aku. Yang ketiga, yang dia tak nak kahwin lagi langsung, Nabi SAW kata kepadanya, wa atazawwajun an-nisa, dan aku kahwin dengan perempuan. Jadi ini adalah sunnahku, Nabi SAW kata. Yakni sunnahku tidur, bangun sederhana, sederhana, tidak perlu menyeksakan diri. Ini sunnahku, Nabi SAW kata. Iaitu tidur, bangun, buka puasa dan puasa, juga kahwin dengan perempuan. Fahadhihi sunnati. Maka ini adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Dia kena ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi dakwah atau hujah orang Yahudi atas Rasulullah, iaitu kalau dia Nabi betul takkan kahwin banyak, takkan kahwin banyak perempuan, itu hujah batil, hujah palsu, hujah yang tak kuat. Sebab itu sunnah Rasulullah SAW. Dan hanya Rasulullah SAW yang boleh kahwin lebih daripada 4. Kalau umat Islam yang lain, lelaki-lelaki yang lain, tidak boleh kahwin lebih daripada 4. Sebab itu ada seorang soleh, seorang wali Allah pernah ditanya, macam mana kamu ni ulama, wali, orang yang soleh, yang Masya Allah, tapi ada 4 isteri, kahwin banyak, Masya Allah. Macam mana ini wali? Sebab ada bagian orang faham salah. Kalau kahwin banyak, macam dia ini bukan soleh, bukan wali, bukan. Perkara ni dia terpulang kepada keadaan orang itu macam mana. Orang itu mampu, pandai layan perkara tu semua atau tidak. Jadi mereka tanya wali itu, dia kata, macam mana kamu ni, orang semua kata kamu wali tapi kahwin banyak. Jadi wali itu tanya mereka, dia kata, pernah ke kamu di dalam solat ada waswas, ada khawatir, ada sibuk di dalam solat, tak hadir hati, macam tu, lalai dalam solat? Mereka cakap, perkara tu biasa. Selalu kita lalai dalam solat. Yani dia kata, ada ke pernah fikir tentang perempuan macam tu dalam solat? Dia kata, kadang-kadang ada. Macam. Dia kata, minta maaf. Aku tak pernah fikir tentang perkara itu di dalam solat. Kerana itu aku kahwin banyak. Dia kata, jawapannya kepada mereka, dia kata, saya kahwin kerana saya perlu kepada perkara itu dan saya memberi hak dan nafkah yang cukup kepada mereka. Dan berkahwinan wali itu kepada banyak perempuan kerana dia perlu dan dia layak mendapatkan perkara itu untuk menjaga hatinya dan meninggikan imannya. Jadi yang macam ni itu yang dibenarkan untuk kahwin banyak dan dia jadi macam Rasulullah SAW. Ada bahagian ulama awliya, caranya dan niatnya untuk kahwin dia sama macam Nabi SAW. Juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini wazuriyah, dan Allah memberi kepada nabi-nabi yang dahulu juga zuriat, cucu, anak, Masya Allah. Dan perkara itu sunnah. Kita kena apa? Kita kena usaha sampai kita dapat anak, dapat cucu, dapat zuriat. Itu kita ramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Rasulullah pernah bersabda, tazawwajul walud al wadud. Kahwinlah dengan perempuan yang boleh lahirkan anak, boleh hamil dan dia wadud, yakni suka, dia bersungguh-sungguh mencari cinta daripada suaminya. Dia bersungguh-sungguh menggembirakan dan membahagiakan suaminya.
fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga di hari kiamat di depan umat-umat yang dahulu dengan ramainya umatku. Jadi setiap kali orang yang sudah kahwin, yang belum lagi dapat anak atau dia dapat anak, dia kena sebutlah niat itu, iaitu apa? Niat nak ramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan gembira dengan perkara itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kadang-kadang aku kahwin walhal aku tak minat langsung nak kahwin sebenarnya. Dan aku melakukan hubungan dengan isteri walaupun aku tak rasa di waktu tu nak buat. Maka mereka tanya dia, maka kenapalah kahwin dan kenapa kamu buat hubungan dengan isteri kamu walhal kamu tak ada rasa di waktu tu? Dia kata, kerana satu hadis aku dengarnya dari Rasulullah. Aku buat itu kerana aku mencari anak. Mudah-mudahan dapat isteri saya hamil dan dapat anak. Nak ramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu untuk meramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkan. Tetapi memang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad memang umat yang paling banyak yang akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di satu hari kepada sahabat, dia kata, bagaimana bersangkaan kamu jika kamu 1/3 daripada ahli syurga? Sahabat kata, oh Masya Allah. Okey. Bagus. Yang ini banyak. Nabi SAW dia kata, bagaimana kalau kamu ini sebaru ahli syurga? Sahabat kata, Masya Allah. Alhamdulillah. Yani sebaru ahli syurga dari umat Nabi Muhammad. Masya Allah, berapa umat dahulu? Tapi sedikit. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, di hari kiamat ada bahagian para anbiya yang akan datang di hari kiamat dengan umatnya. Nabi SAW kata, ada bahagian Nabi, umatnya 10 orang sahaja yang ikutnya. Daripada umatnya yang ramai semua, dapat 10 orang sahaja yang beriman kepadanya. Kemudian Nabi SAW kata, ada bahagian Nabi yang di hari kiamat akan datang membawa 2 orang sahaja. Subhanallah. Sepanjang hidupnya di dunia ini, 2 orang sahaja yang beriman kepadanya. Dan Nabi SAW kata ada bahagian Nabi yang akan datang membawa 1 orang sahaja. Subhanallah. Kemudian Rasulullah berkata ada bahagian Nabi yang akan membawa dirinya sahaja. Dia akan datang di hari kiamat membawa dirinya sahaja. Tak ada 1 orang pun ikutnya sepanjang hidup dia buat dakwah. Sepanjang hidup dia ajak orang masuk Islam, ikutnya beriman kepadanya, tak dapat 1 orang pun. Subhanallah. Jadi Nabi SAW dia kata, apakah bersangkaan kamu wahai umat, wahai sahabat, jika separuh ahli syurga daripada umatku? Jadi sahabat gembira. Lepas tu Rasulullah senyap sekejap. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana bersangkaan kamu jika 2/3 daripada umatku ahli syurga? 2/3 jumlah ahli syurga daripada umatku. Subhanallah. Dan 1/3 daripada umat-umat yang dahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini maknanya umat Nabi SAW umat yang lagi ramai, lagi banyak. Dan Nabi SAW ajak kita daripada sunnah Rasulullah, kahwin dan dapatkanlah anak yang ramai untuk meramaikan umat Nabi SAW. La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda juga di dalam satu riwayat, jumlah ahli syurga 120 saf. 120 saf. Nabi SAW kata, 80 saf daripada umatku. 80 saf daripada umatku. Yakni 2/3. Dan 40 saf itu daripada umat-umat yang dulu semua. Subhanallah, maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang lagi ramai, yang lagi banyak. Moga-moga insya-Allah kita antara ahli syurga bersama Nabi SAW. Juga insya-Allah Allah menjadikan kita antara ahli saffil awal. Orang yang berdiri di saf pertama terus selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah
diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sentiasa menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam hayat kita, dalam hidup kita, juga dalam amalan kita hari-hari, dalam keluarga kita, hidup kita semua insya-Allah penuh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.